Okey. Kalau semua, hari ini adalah pertama untuk kelas tuition asrama secara online. Cikgu jalankan secara Google Meet. Sebabkan 27 orang lah. Okey, kelas pertama ni cikgu buat modul ulang kecemerlangan berfokus dalam kertas raya lagi. Okey, cikgu minta maaf lah, cikgu bawa soalan tadi. Okey, kalau kamu sempat buat 1 hingga 8. Okey, sama-sama tengok sama ada. Itu soalan nombor 1. Dengar ah? Dengar? Dengar. Nampak ada dengar suara cikgu? Alright. Dengar. Okey, kalau yang ni kan, cikgu mulalah. Lambat nak suruh mereka suruh mereka join tadi, sebab tu lah cikgu suruh isi form. Ya. Ada orang nak masuk? Ya, Ada gambar ada kabut-kabut sikit. Gambar kabut. Ya. Gambar kabut? Itu. Okey dah. Okey. Dia nak kena besar baru kamu jelas tak? Kan? Okey, kena besar. Kalau kecil je jadi kabut. Okey. Rajah menunjukkan graf bagi Y sama dengan 3X tambah 9. Okey. Okey, sebab tu bila kamu nampak ni yang atas tu adalah persamaan. Okey, ini adalah persamaan Y sama dengan 3X tambah 9. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan negatif X. Kamu highlight kan macam cikgu buat. Setiap kali. Lepas tu sekarang yang ketiga, ketaksamaan yang ketiga adalah Y lebih kecil daripada 5. Okey. Itu, yang tu highlightkan macam ni. Cikgu highlightkan yang lain warna. Cikgu highlightkan. So sebenarnya kita ada tiga persamaan sebenarnya. Yang ni dia kena tulis ketaksamaannya. Okey, tengok sebenarnya yang ni. Y lebih kecil atau sama dengan 9. Sebenarnya ni. Y lebih kecil atau sama dengan 3X tambah 9. Betul lah. Ni ketaksamaan dia yang kat bawah. Okey, ketaksamaan dia yang kat bawah yang ni. Highlightkan balik. Y lebih kecil daripada 3X tambah 9. Yang ketiga, Y lebih kecil daripada 5. Yang kedua adalah Y lebih besar daripada negatif X kan. Okay, so yang ni ketaksamaan. Cikgu highlight ni ketaksamaan. Ketaksamaan. Okay, setiap ketaksamaan, sekarang ada 3 ketaksamaan. Bila ada 3 ketaksamaan, mesti ada 3 garis lurus. Mesti ada 3 garis lurus. So kamu pun cek dekat garis lurus kamu. Yang ni lebih besar. Y lebih besar dari negatif X. Okay. So dekat garis lurus ni kan, ada berapa garis? 1, 2. Kan? Ni Y sama dengan 5 kat sini. Y sama dengan 5. So yang tak cukup adalah persamaan apa yang tak ada di sini? Persamaan apa yang tak ada? Okay. Ni ada. Yang ni tengok yang ni. Yang ni persamaan dia. Okay, so yang Y lebih kecil daripada 5, garis dia adalah Y sama dengan 5. Okay, so yang tak ada garis ialah, yang mana yang tak ada garis? Yang tengah-tengah yang warna hijau ni tak ada garis. Yang ni ketas dia yang ni. So kamu kena buatlah garis dia. Garis dia adalah Y sama dengan negatif X. Ingat tak dalam kelas? Cikgu selalu duk pesan. Kalau garis Y sama dengan X, kita nak lukis macam mana?
Kalau garis Y sama dengan negatif X, kita nak lukis macam mana? Cikgu nak terang dulu yang ni. Y sama dengan X ni. Macam mana garis dia kalau kita lukis? Ingat lagi tak? X, Y. Kalau Y sama dengan X, dia macam ni. Macam ni. Y sama dengan X. Tapi dalam soalan ni, bukan Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Siapa tahu? Siapa dah lukis garis Y sama dengan negatif X? Y sama dengan negatif X adalah macam ni. Kalau Y sama dengan X kat situ, dia adalah macam ni. Yang ni adalah Y sama dengan negatif X. So kamu buatlah di gambar rajah kamu tu. Boleh agak-agak sajalah. Tapi yang Y sama, yang ni, yang hijau ni kan, yang hijau ni buat garis lurus solid line ke garis putus-putus? Ni. Ada tak tandaan sama dengan kat bawah? Ada ke tak ada? Ni, ada tandaan sama dengan tak? Tak ada kan? Tak ada. So dia adalah garis putus-putus. Nak buat yang ni. Buat di gambar rajah yang sebenar ni. Garis putus-putus. Putus. Cikgu buat straight line dulu. Guna pembaris. Kamu guna pembaris tak? Tak elok cikgu buat. Sekali lagi. Buat garis putus-putus guna pembaris. Allah. Boleh. Buat garis putus-putus juga. Guna pembaris. Okey. Tandakan Y sama dengan negatif X. Sekarang kita nak buat tandaan lah. Nak buat tandaan. Okey, yang ni sekarang. Nak buat yang ni dulu. Y lebih kecil pada 3X tambah 9. Garis yang cikgu buat nak guna warna apa? Buat warna ni. Garis ni. Garis ni sekarang adalah Y lebih kecil daripada 3X tambah 9. Kalau lebih kecil, ingat kawasan dia adalah ke bawah. Ke bawah macam ni lah. Buat sikit je. Jangan buat banyak-banyak lagi. Sebab kita tak tahu lagi dia punya keseluruhan ketaksamaan. Okey, lepas tu nak buat garis yang ni pula. Y lebih besar daripada negatif X. Y lebih besar daripada negatif X ni adalah garis Y sama dengan negatif X. Mana garis Y sama dengan negatif X ni? Tapi kita nak buat lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar ke atas daripada garis ni. Atas. Okey. Sekarang dah buat dua dah. Sekarang nak buat yang ni. Y lebih kecil daripada 5. Y lebih kecil dan sama dengan turutlah garis ni. Ni Y sama dengan 5. Tapi kita nak buat lebih kecil dan sama. Lebih kecil dan sama bagi garis ni. Buat macam tu. Okay. So sekarang ni ada nampak tak tindihan kepada lorekan yang cikgu buat? Ada nampak tak? Bentuk tu adalah bentuk apa kamu nampak? Nampak bentuk tu adalah bentuk? Bentuk apa? Segitiga yang ni. Yang tengah tu. Itulah loret dia. Okey. Boleh. So yang ni kamu dapat loret tu semua dapat 3 markah. Jelas tak gambar rajah? Jelas. Jelas tak? Alright. Kalau nak tanya. Ada soalan? Ada soalan? Senyap tu tak adalah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
Soalan ni macam susah je nampak, tapi sebenarnya tak susah. Cikgu zoom kepada Cikgu, soalan yang Nadia tanya soalan. okey, tanya Nadia. Soalan satu Nadia. Nadia nak tanya soalan apa? Dia tanya kenapa lorekkan kat situ. Kenapa Audio dia rosak, lorekkan cikgu. dia kat situ, cikgu? Sekejap. Oh, cikgu tu silap lorek. Okey. Baik Nadia tanya. Tu tak habis lagi kan? Kita ada 1, 2. Kita ada berapa? 1, 2, 3. Lorek kat sini sebenarnya. Oh, ada rosak. Lorek kat sini. Hijau. Sini. Kan ada 1 lorek. Lorek. Baik. Merah tadi ni. Kita tak boleh lorek kat sini. Sebab tengok kawasan ni, Y sama dengan 3X tambah 9 ni, kan? Dia ke bawah. Ke bawah. So, kawasan ni salah. Sebab kawasan ni ke atas. Saya tengok ni adalah ke bawah. Yang ni ke atas. Yang ni pula ke bawah yang ni. Lorek dia kat situ. Okay, ada soalan? Boleh. Kalau nak tanya apa, kalau audio rosak. Kalau tanya soalan straight, senang. Betul tak kat situ? Dengan jawapan kamu? Betul. Alright. 3 markah. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Siapa nak bagi jawapan? Tak apalah, salah tak apa. Kita sama-sama tengok. Kamu dapat berapa? (0.125) Okey, 0.125. Lagi? Ada soalan lain? Okey, sebuah bot motor menuju hulu sungai Kang Kaki sejauh 24 batu yang arusnya berjalan 3 batu sejak perjalanan mengenai 6 jam. Dengan andaian bahawa bot motor kelajuan tetap berbanding air menggunakan itulah apa tuan bu. Okey. Ni untuk motor kelajuan. Dia ni dia ada keluar motor lah. Berapa sebenarnya? Okay, so selesaikan menyelesaikan kuadrat. Tak nak. Tak boleh. Saya salah tak? Cuba. Nak cuba. Ni macam nak selesaikan yang atas, ayat-ayat yang atas yang salah pun tak apa yang tu sebenarnya. Tak apalah. Bantu channel.
Ikan tambah S3 ada X sama ke sama dengan 6. Okey, ni seolah-olah kita persamaan ni dua ungkapan. Hasil tambah penyebut dia tak sama. Penyebut ni bawah ni, yang ni penyebut ni. Ni semua kita tak boleh tambah. Tak boleh tambah kalau penyebut tak. Cikgu.
Jangan jangan tidak masing-masing kedecok bosan. Mani harus tutup buat mic. Why ni? Blok hang Mani. Blok hang Mani. Blok hang Mani. Tak buka. Kelas. Macam nampak. Baik buka dah. Kelas. Nadra. Ya, ya cikgu. Dengar tak? Nampak tak slide cikgu? Nampak. Tadi nampak tak tadi yang atas tu? Cikgu tegang yang nombor 2 ni, nampak tak? Tak nampak. Cikgu tak nampak. Ya. Tadi tak nampak? Oh, tadi tak nampak Tak, kan? tadi hilang. Awal-awal Tadi yang cikgu soalan tak ada. nombor 2. Tak ada? Tak langsung. Lah, kenapa tak Tak ada. cakap? Kenapa tak cakap? Sekarang baru nampak? Lah, kenapa tak cakap? Yang first Tak, start awal-awal soalan nombor 2 tu tadi tak nampak? tak nampak cikgu. Tadi tak nampak. Lol, Hilang kenapa tu. senyap ke? Suara cikgu pun tak dengar. Oh, tadi tak dengar? Okey. Cikgu ke? Okey, sekarang okey dah? Okey. Sekarang nampak? Okey, cikgu tegang sekali lagi. Nak cikgu dah tegang sorang-sorang. Cikgu tegang sekali lagi ya, dari awal ya. Kalau tadi dari awal tak nampak. Okey. Tengah sekali lagi. Kamu dah siap. Jom. Ni nampak lah. Okey, semula. Okey, yang soalan ni kan. Soalan ni sebenarnya nampak je susah ayat-ayat yang depan tu. Tapi sebenarnya dia adalah dia nak selesaikan persamaan yang ni je. Yang ni maksudnya ni, satu ungkapan tambah dengan ungkapan yang lain. Sama dengan 6 tu je. So, kamu tengok yang kuning-kuning yang cikgu highlight tu kan, kita tak boleh tambah sebab penyebut dia tak sama. Penyebut tak sama. Sekarang
kau adalah kena sama sajalah. Okey, nak samakan penyebut, kamu kena darab kan? Okey, yang ni 24 per X tolak 3. Tambah. Ini 24 per X tambah 3. Nampak tak sekarang? Nampak? Nampak tak? Nampak. 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 Okey. Takut tak nampak macam tadi. Okey, nampak. Okey, nak samakan penyebut kan? Nak samakan penyebut yang sebelah yang ni X tolak 3. Darab dengan penyebut yang sebelah dah. So yang ni atas pun darab X tambah 3. Darab kat bawah pun darab dengan X tolak 3. Okey, yang sebelah kanan kamu darab dengan penyebut yang ni. Penyebut yang belah kiri. Okey, darab X tolak 3. Bawah pun darab dengan X tolak 3. Macam tu. So sekarang ni tugas kamu nak darab sajalah. Darab. So tulis satu-satu lah. 2 X tambah 3 darab 24 per X tolak 3 X tolak 3. Cikgu tak selesaikan lagi. Lepas tu tambah yang ni pula darab. Cikgu tulis saja dulu, tak darab apa-apa lagi. Darab 24 per X tolak 3 X tambah 3 sama dengan 6. Macam tu, tulis saja dulu, tak selesaikan apa-apa lagi. Kemudian next step barulah selesaikan. Selesaikan darab masuk sajalah yang ni. Darab masuk. Okey. So 24 darab X dapat 24X. 24 darab 3 adalah 72. Okey. Kan? Tu yang ni nak darab terus apa ni? Darab masuk kat bawah. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Tolak 6X tambah 9. Salah ni. Kamu darab masuk yang ni. X kuasa 2 tolak 3X tolak 3X. Betul kan? Tolak 6X. Cikgu tak payah kira lagi yang ni. Tak payah kembangkan lagi. Tulis saja dulu. X tolak 3. X tolak 3. Okey, kemudian yang ni darab masuk ini. Darab masuk satu-satu. Darab masuk satu-satu. So 24 darab X, 24X tolak 72 bahagi dengan kat bawah ni tak payah pemudahkan lagi. X tolak 3. Oh, yang ni ada, yang ni cikgu silap dah. Ni tambah ni. Okey, ni ada tambah. Ni ada tambah. Okey. X tambah 3 sama dengan 6. Okey. Sekarang kamu tengok yang ni ya. Kamu tengok yang ni. Penyebut dia dah semua kan? Okey. Penyebut dia dah sama barulah kita boleh tambahkan pecahan. Penyebut dia dah sama barulah kita boleh tambahkan pecahan. So, bila dah sama yang kuning-kuning tu, buat sekali saja. Tulis X tambah 3, X tolak 3. Sama je. Yang kuning belah kiri dengan kuning belah kanan tu sama je. Walaupun yang sebelah kanan ni, dia mula dengan X tolak 3. Dia sama je sebab dia darab. Kita boleh darab boleh saling tukarkan. So selesaikan yang bahagian atas, yang ni 24X tambah 24X. 24X tambah 24X dapat 48X. Okey, kemudian 72. Yang ni 72, positif 72 dengan negatif 72 hapus. Jadi kosong, kau tak tulis terus.
Kemudian mana lagi? Okeylah. Sama dengan 6. Kemudian ni nak selesaikan yang ni sekarang ni. Nak selesaikan yang ni. Okey, yang ni bawa P sebelah kanan jadi darab. So jadi 48X sama dengan 6 darab benda-benda tu semua. X tambah 3, X tolak 3. So tugas kamu sekarang, kamu kena kembangkan. Yang belah kanan tu kembangkan. Okey, kembangkan. Kembangkan yang belah kanan. X kuasa 2. Darab masuk lah. Darab masuk. Tolak 3X tambah 3X tolak 9. Kemudian yang ni darab masuk lagi. Darab masuk satu-satu. Okey, darab masuk. Terus yang ni. Ni yang hijau tu hapus. Sebab satu negatif, satu positif hapus. So yang ni akan jadi tinggal X kuasa 2 tolak 9 saja. So darab masuk lagi 6X kuasa 2 tolak 6 darab 9 darab 6 berapa? 54. Sama dengan 48X. Okay, sekarang yang 48 ni bawa ke kiri semua. 3 kosong saja belah kanan. 6X kuasa 2 tolak 54 tolak 48X. Sekarang kuadratik. Susun sajalah kuadratik tu. Cikgu kali kat sini saja. Susun kuadratik ikut persamaan yang umum. 6X kuasa 2 tolak 48X tolak 54 sama dengan kosong. Ni kan dah kuadratik. Okey, bila dah kuadratik, senanglah kamu boleh tekan kalkulator kan. Tapi ingat, buat macam ni dulu. Sebab kita nak buat pemfaktoran. Step ni ada markah. Kalau tinggal, dapat markah sikit lah kamu. Pemfaktoran. Buat pemfaktoran dulu. Kalkulator. X sama dengan berapa? Atau, tekan kalkulator sekarang. X sama dengan berapa? X sama dengan 9, Jawapan, X sama jawapan. dengan 1. Tu I know kan? I know tak? Ya. Cikgu kenal. Okay, I know. X sama dengan 9, X sama dengan negatif 1. So, kena lengkapkan yang pemfaktoran mesti kena lengkap. So, X kalau positif 9 ni jadilah negatif 9. Yang ni kalau negatif 1 ni jadilah X tambah 1. Barulah lengkap pemfaktoran kamu yang ni. Lengkap. Dapat full mark. Baru dapat. Kalau tak ada yang ni, markah. Yang ni satu markah kan? Yang ni satu markah. Yang ni satu markah. Yang ni satu markah. Kalau kamu tak ada step pemfaktoran ni, kan? Kalau kamu tak start dari pemfaktoran yang ni kamu tak ada, markah ni kamu tak dapat, markah ni kamu tak dapat, markah ni kamu tak dapat. 3 markah kamu hilang, kamu dapat satu markah saja. Markah kamu akan dapat yang ni. Ingat, sebab tu cikgu tekankan kepada kamu yang pemfaktoran tu. Okey. So nak tanya yang kat mana? Bagi masa kamu fahamkan. Tak daripada atas? Tak daripada atas kot lah. Okay, salin sekejap lah.
Okay, dah siap ke belum? Dah siap cakap? Siap dah kelas? Pasti bah. Okay. Okay, dengar tak soalan cikgu? Kelas, Dengar. dah siap belum? Dengar. Dah Dah. siap belum? Dah. Okay, soalan ni. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3, kamu ada nampak sebuah kereta, sebuah van. Okay. Sekumpulan 88 orang mangsa banjir telah dipindahkan dengan menggunakan kereta dan van. Okey, 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta dan 6 orang mangsa dibenarkan menaiki van. 4 dan 6. Okey, yang kat sini muat 4 orang, kat sini muat 6. Semua sekali jumlah 88 orang yang nak perjalanan membawa 3 buah beg dan membawa 12 beg. 3 beg, 12 beg. Okay, 3 beg dengan 12 beg. Dengan mengabaikan bilangan pemandu dan van dalam pengiraan anda, hitung bilangan kereta dan bilangan van jika 26 beg telah dibawa oleh mangsa. Okey. 126 beg Okey, so sekarang ni 88 orang ni dia bawa 126 beg. Banyak dia bawa. Terus hitung bilangan kereta dan bilangan van. Untuk bawa 88 orang mangsa dan 126 beg. Okay, macam mana nak buat? Okay, Kak, macam mana nak buat? Kamu kena buat anggapan lah. Kalau kereta, biasalah buat macam ni. Anggap X adalah kereta. Y adalah van. Okay. Yang pertama kali, berapa orang yang boleh yang pertama sekali kita nak buat persamaan. Kita buat persamaan. Dalam kereta ni, berapa orang yang boleh naik? Dalam van ni, berapa orang yang boleh naik? So, kaitkan dengan bilangan orang. Bilangan orang semua adalah 88 kan? So, persamaan yang pertama, 4 orang. 4 orang boleh naik kereta. Tadi kereta kita anggap X kan? So, 4 orang boleh naik kereta, 4X. Okay, 6 orang boleh naik van. 6. Jumlah dia adalah 88. Itu adalah persamaan yang Y sama dengan persamaan yang pertama. 4X tambah 6Y sama dengan 88. Persamaan pertama. Okay, persamaan yang kedua, kamu kaitkan dengan bilangan beg. Okay, persamaan kedua kaitkan dengan bilangan beg. Okay. Bilangan beg yang naik kereta adalah
3 beg yang boleh naik. Bilangan beg yang boleh naik van adalah 12 buah. So jumlah bilangan beg adalah 126. So kaitkan. So 3X lah. 3 beg boleh naik kereta tambah dengan 12 beg yang boleh naik van Y sama dengan bilangan beg semua 126. Macam tu lah. So bila dah ada persamaan ni, cikgu rasa kamu boleh buat. Kamu boleh buat sendiri je. 126. Okay, kita boleh buat dengan cara dua kaedah lah kan. Kamu boleh selesaikan sama ada kamu guna penghapusan. Boleh buat mana-mana. Buat sekarang kalau belum buat lah. Kaedah pengganti. Buat cara mana yang kamu rasa selesa, yang senang bagi kamu. Kalau cikgu sarankan kamu buat kaedah penghapusan. Cikgu rasa senang sikit. Okey, kalau kaedah penghapusan, kamu tengok pun boleh ubah mana yang kamu nak kena samakan, nak hapus. Kalau kaedah penghapusan ni. Kamu kena tengok pun boleh ubah X ke, pun boleh ubah Y yang kamu nak samakan. Kena samakan pun boleh ubah, barulah hapus. Okey, sekarang cikgu nak hapuskan pun boleh ubah Y. Kamu tak semestinya kamu ikut cara cikgu. Kamu boleh hapuskan pun boleh ubah X juga. Hapuskan pun boleh ubah Y. Macam ni. Okey. Pekali bagi Y yang pertama adalah 6 kan? Yang ni. Ni pekali 6. Pekali bagi Y, persamaan Y yang kedua adalah 12. So cikgu kena samakan pekali bagi 6. So 6 darab 2 lah 12 kan? Okey. Ni cikgu namakan persamaan 1. Persamaan 1 darab 2 sebab nak jadikan 12. So darab 2 semua dalam persamaan 1 ni. Ni darab 2 semua. So darab 2 akan jadi 8X tambah 12Y sama dengan 8 darab 2, 176. Okay, so ni adalah persamaan kedua. Okay, persamaan yang ketiga, cikgu salin balik ni dari atas ni. 3X tambah 12Y sama dengan 126. Ni persamaan 3. Okay. Teruskan. Okay, persamaan 2 tolak persamaan 3 dapat jadi berapa? 8. Ni. Ini. Dapat X tolak 3X. 5X. Okey. 2Y tolak 12. 2Y. 12. Tertinggal ni. 12Y tolak 12Y. Kosong. Dah hapus. Kosong Y. Kosong Y tak perlu tulis. Kosong Y. Okey. Sama dengan. Yang ni dah terhapus. Okey, 176 tolak 126. Ni 176 tolak 126. Dapat 50. Jadi, X sama dengan 50. So, X sama dengan 50 per 5 lah. Dengan X sama dengan 10. X sama dengan 10. Okey, bila dah dapat X, nak dapat balik Y lah. Okey, nak dapat balik Y, kita boleh ganti
X sama dengan 10 dalam persamaan yang mana? 1 ke, 2 ke, 3 pun boleh. Dalam 1. Gantilah. Ganti yang dalam 1 adalah dalam ni. Okay, so 4, 1. X ganti dengan 10 tambah 6Y sama dengan 88. 40 tambah 6Y sama dengan 88. Selesai sajalah yang tu. Enam Y sama dengan 88 tolak 60. 88 tolak 60. 60 pula. 88 tolak 40. So Y sama dengan 48 per 6. 48 per 6. 8. Lain. Nak ke 8 Pak. 8. Okay. Kamu buat kaedah apa? Boleh je buat kaedah penggantian, boleh je. So sekarang ni, soalan ni dia tak spesifikkan kan nak buat kaedah apa. Yang sekarang ni kita buat kaedah penyelesaian persamaan serentak. Kaedah penyelesaian persamaan serentak ada dua cara, kaedah penghapusan, kaedah penggantian. Okey, cikgu nak tanya, boleh tak kamu selesaikan menggunakan kaedah matriks? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak bagi. Sebab dia tak bagi. Dia tak bagi. Jadi syarat? Tak. Ada? Kita baca soalannya. Mana? Dekat atas tu. Okey, betul. Yang ni. Tidak dibenarkan. So kamu kena baca dulu soalan tu. Kalau dia tak bagi, jangan buat. Kalau buat dapat jawapan. Sia-sia je. Macam seolah-olah buang masa. Yang dia tak bagi dia buat. So kamu kena buat kaedah penyelesaian persamaan serentak. Nadrah tu kan tadi kan Nadrah ke? Yang jawab. Ya. Saya. Nadrah buat kaedah apa? Penggantian ke penghapusan? Pergantian. Okey. Penggantian pun tak ada masalah. Dapat juga 8 kan? Y8 X 10 kan? Okey. Dapat makan penuh juga. Dapat makan. Ya. Boleh je. Yang mana kamu rasa selesa? Selesa dan cepat. Itu. Salin dulu lah siapa yang tak sempat buat lagi. Okey, last satu soalan je lagi. Soalan nombor 4. Apa, nanti kita sambung balik kalau kita tak sempat. Jumaat ni ada kelas lagi. Kelas hari ni sebenarnya kelas ganti yang minggu lepas. Minggu lepas cikgu tak buat kan. Kira bulan Disember, seminggu sekali lah cikgu buat. So, soalan seterusnya. Benda ni. Okay. Ana dan dua orang anaknya telah melukis sebuah potret. Cikgu belum baca sebenarnya soalan ni. Okey, tak apa, kita baca sama-sama. Mereka meletakkan potret itu di dalam sebuah kotak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3 untuk dikirimkan kepada sahabat yang berada di Johor Bahru. Diberi tinggi kotak 40. Tinggi kotak. Kalau kamu baca soalan kan, ada maklumat kamu tandakan. Tinggi kotak dekat mana? Tinggi kotak 40 kan? Tandalah 40 siap-siap. Okay.
Soalan je sebenarnya panjang ni. Sebab apa soalan ni dia buat macam ni? Sebab dia nak bagi ada unsur-unsur kebat. Unsur kebat ni adalah melibatkan situasi harian kamu, penggunaan kamu dalam hari-hari. Itu kebat, tak semestinya dia susah. Okay, pada rajah di luar jawapan, tandakan sudut di antara potret dengan tapak kotak. Sudut di antara potret. Potret. Potret dia macam tu kan? Duduk di antara potret dengan tapak kotak. Tapak kotak yang ni. Potret duduk macam tu. Okey. Tandakan sudut di antara potret dengan tapak kotak. Yang ni potret lah. Tandakan. Dia suruh tandakan. Ni potret. Kan potret dengan tapak kotak. Tandakan sini. Tanda sebagai theta. Habis. Selesai masalah. Dapat 1 markah. Kamu tandakan ni sebagai theta. Dapat 1 markah. Tak payah kira pun. Okey, yang 40 cikgu tanda tu untuk sat lagi. Untuk kamu kira. Yang B ni. Seterusnya, hitung sudut di antara potret dengan tapak kotak. Senang tak soalan ni? Senang tak? So, sudut theta tu lah yang kamu nak cari sekarang. So, sekarang kamu nak cari sudut theta ni. Sudut theta, kita dah ada setentang. Dan 10 ni adalah sebelahan. So, formula adalah tangent. Senang je. Yang ni kan nampak je soalan panjang-panjang. Soalan tu menakutkan kamu. Tapi jalan penyelesaiannya adalah simple saja. Okay, so theta tekan sajalah. Shiftan kurungan 40/60. Cikgu tulis macam ni maksudnya kamu boleh tekan shift tangent 40/60. Dapat theta sama dengan berapa? Dapat berapa jawapan? 33.69. 33.69, betul. 33.69 darjah. Kalau nak bagi dalam bentuk darjah dan minit pun boleh. Kalau bagi dia setakat ni pun boleh. Dah dapat 1 markah. Atau ni kalau bagi orang lain lah. Dia nak tulis lebih sikit, dia ada banyak masa. 33 darjah 41 minit. Okey, sama ada. Boleh tulis sama ada. Dia satu je, tak payah tulis dua. Bagi masa je. Yang ni pun dapat 1 markah. Senang tak soalan yang nombor 4 kan? Soalan nombor 4 ni simple sangat kan? Betul tak? Senang. Soalan lain yang kamu pernah buat Betul. sebelum ni lagi. Soalan lain yang pernah kamu buat sebelum ni lagi susah kan? Okay, sekarang dah dekat nak sampai pukul 10. Okay, kita berhenti dulu. Nanti kita sambung hari Jumaat malam ada kelas lagi. Pukul 8.30. Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat lah maksudnya. Bukan hari Khamis malam Jumaat. Jumaat malam Sabtu pukul 8.30 malam. So, kamu tandalah soalan nak buat tu. Nombor 5. Nombor 5 cikgu dah suruh buat kan. Siapkan nombor 5. Tu nombor 6. Tandakan nombor 5, 6 bagi siap. Buat sekali lagi tadi sebab tadi pun cikgu bagi lambat. Nombor 7. Nombor 8. Nombor 9. Sampai nombor 10 lah. Boleh? Sampai nombor 10. Boleh. Cuba kan. Kena buat banyak latihan ni. 5 hingga 10. Boleh nak? Boleh kelas? Boleh. Okay. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Hari Jumaat. Ha? Jumaat malam Sabtu tu kami ada kelas pergi Islam. Oh, pendidikan Islam. Pendidikan Islam soalan kelas apa? Kelas tambahan ke? Kelas tambahan. Oh. Dah buat dah sebelum ni? Sebelum ni buat dah. Tak apa. Sabtu malam. Boleh? Okay. Sabtu malam 8.30 malam
Okay. Okey, yang Jumaat malam Jumaat ni saja Jumaat depan pun ada yang Pernikahan Isu tu. Setiap Jumaat. Ada? Setiap Jumaat. Setiap Jumaat. Setiap Jumaat ke? Setiap Jumaat. Tak apa lah. Untuk minggu ni, okey tak apa. Sabtu malam Okay. untuk minggu ni. Untuk minggu ni Sabtu malam. Kemudian next week hari ni Hari ni Rabu malam. Boleh? Boleh. Next week tetaplah Rabu malam. Cikgu, Ya. Rabu malam Cikgu Saimi nak ambil kelas, nak buat kelas BM. Kan cikgu booking awak dulu. Bukan cikgu booking dulu Cikgu kan booking dulu, dia ambil kami. Siapa yang booking dulu? Tak tanya Nadia. Bagi abang kat cikgu Saimi dia buat kami malam lah. Sebab cikgu memang ambil Rabu malam. Abang kat cikgu Saimi, cikgu ambil Rabu malam. Yang Sabtu ni sebab nak ganti. Nak ganti yang minggu ni lah. Minggu lepas lah. Okay. See you on Saturday pukul 8.30 malam.